Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Abang Beruang dalam ulasan Abang Beruang. Hari ni kita nak ulas filem tahun 2019 tahun lepas lah, iaitu tajuk dia Wangi. Ya, walaupun wangi tajuk dia, tapi saya berpendapat filem ni agak busuk. Maksudnya ada certain aspek yang membuatkan filem ni agak busuk lah bagi saya. Ada benda yang busuk, buruk macam tu lah, something like that. Okay, jadi cerita dia tentang apa Wangi ni? Wangi ni dilakonkan oleh pelakon utama dia adalah Era Fazira, kemudian suami dia Shahnaz Ahmad, and then kemudian ada Nabila Huda pelakon pembantu, bla bla bla. Itulah 3 orang pelakon utama. Jadi cerita dia tentang Era Fazira ni tadi, yang orang kata baru lepas melahirkan anak. Baru lepas melahirkan anak, kemudian dia balik ke rumah dia, dengan dia ada anak seorang lagi, anak sulung dia yang macam orang kata macam ada macam tak berapa okey lah. Anak dia macam anak istimewa lah, bukan tak berapa okey, anak istimewa. Okey, jadi cerita dia bila dia balik rumah tu, lepas daripada dia ada anak ni, dia macam ada, orang kata rumah dia tu macam ada gangguan. Something like that lah. Cerita tu mula macam tu, tunjuk macam ada gangguan misteri. Sebab kan kita dah, orang yang dah biasa tengok cerita misteri ke thriller ni akan rasa macam ya ke gangguan ke tak ada, macam tu lah. Itu saya lah, saya tengok macam tu kan. And then bila tengok lagi macam dia ada benda-benda yang cuba dirungkai. Orang kata misteri tu melibatkan adik angkat dia, Nabila Huda, yang mana dia orang belajar sama-sama sekali dengan Shahnaz pula dekat Manchester kalau tak silap. Dia belajar kat luar negara. Kemudian dia ada cerita lagi lah, macam-macam lagi. Orang kata dia rasakan misteri tu ada kaitan dengan, orang kata benda yang berlaku kat rumah tu macam ada kaitan dengan Nabila tadi. Sebabnya, okey ni baru nak cerita pasal Wangi tadi tu. Sebabnya macam ada satu babak tu dia tunjukkan ada bunyi-bunyi misteri kan. And then bila dia cari-cari rupanya anak dia tengah main kotak ni. Macam spoiler sikit lah sebab dah kantoi lah apa benda misteri dia. Anak dia tengah main kotak perfume. Okey, kat situ lah betul ada flashback. Kotak perfume tu kepunyaan Nabila Huda, dia angkat dia. Macam tu lah ada flashback. Jadi start dari situ dia rasa macam ada kaitan dengan Nabila Huda tu. Dan wangi tu sebab tu lah kotak perfume tadi tu, dia betul macam bau wangi tu ada tau dekat rumah tu. Dan sekarang tu ada babak yang menunjukkan wangian tu. Tapi tu je lah, mula-mula tu je lah. Jadi cerita ni adalah orang kata thriller, psychological thriller macam tu. Dia ada banyak-banyak misteri yang cuba dirungkai, apa yang berlaku sebenarnya. Kemudian kita mula shock, something yang tak kena dengan suami dia, something yang tak kena dengan ni, siapa yang salah Nabila Huda tu macam mana, apa semua, something banyak benda-benda misteri. Jadi apa sebenarnya yang tak kena. Okey, saya rasa saya beritahu siap-siap lah, kalau anda minat untuk tonton cerita yang suka drag kita untuk tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat rumah ni, apa sebenarnya yang berlaku, misteri ni, hantu ni apa benda ke, dia tapi cerita ni tak ada jump scare ke hantu hodoh-hodoh, tak ada tak ada. Cakap siap lah, dia bukan cerita yang hantu creepy, tak ada. Dia macam tu lah tadi, thriller, misteri, psychological. Okay, jadi kalau anda berminat, anda boleh tengok Wangi. Dan itu saja review untuk anda. Tapi saya punya komen untuk cerita ni akan ada mengandungi unsur-unsur spoiler. Jadi beritahu siap-siap, siapa yang tak nak ada spoiler boleh hentikan menonton video ini. Okey, ada pause sikit tadi kan. Okey, jadi apa benda yang busuknya, apa benda yang tak eloknya, yang buatkan saya rasa macam kurang senang menonton cerita. Pertama, benda pertama yang saya nampak adalah dia punya pencahayaan ataupun lighting dia. Saya mula-mula sangka baiklah bila tengok dia masuk rumah tu, babak dia masuk rumah mula-mula dia balik tu kan, macam ada gelap-gelap, lepas tu ada cahaya sikit tepi-tepi, macam rumah normal lah. Kita baru sampai, kita tak buka lampu kan, walaupun siang, tapi dia terhindar macam tak kena cahaya matahari sangat. Jadi cahaya dia macam tu. So fikir macam biasa, natural lah. Tapi lepas tu bila filem tu berjalan, banyak babak yang sampai tahap kita rasa macam apa kejadah macam ni kan. Apa dia punya shadow tu macam tu ni, macam kenapa, walaupun kata kalau lah dengan niat kan, orang kata director tu kata aku nak gunakan lighting natural, tapi rasanya no lah, tak boleh lah macam tu kan. Sebab rasanya kita nak nampak juga ekspresi wajah pelakon. Dan kita kalau boleh, pada saya kalau nak tengok cerita tu, bukan nak dia ada cahaya yang sangat-sangat hebat ke apa, kita nak ada lighting yang
senang cerita, bila kita tengok, kita tak rasa, at least tak rasa macam terganggu. Macam apa kejap dah kita tak nampak muka dia gelap. Tak adalah macam simbolik misteri sangat ke apa. Memang babak tu normal je. Jadi ada kita rasa macam tak kena. Kat situ yang busuk pertama lah. Yang kedua, kemudian cerita dia pun lah macam kita tak tahulah, sebab saya dah tengok banyak sangat cerita yang macam tu, ataupun memang cerita dia kita dah boleh predict tau. Sampai satu tahap kita macam dah boleh predict. Dia ni lah yang jahat, dia ni lah yang macam ni. Kita tengok pun nampak sangat dah macam ni. Something like that. Itu yang kedua lah. Itu sebenarnya sepatutnya yang ketiga. Yang kedua sepatutnya yang saya kurang ni adalah dia punya editing kot. Kita panggil editing kot. Dia punya macam transition daripada babak ke babak tu macam tak berapa selesa tau. Saya pernah tengok short movie, macam telefilm yang short, yang lebih sedap untuk ditonton, lebih dihadam. Dia thriller, macam misteri dan horror jugalah, tapi lebih sedap ditonton walaupun dia short saja. Macam sap macam pergi ke situ apa semua, kita rasa kena tau. Tapi dalam cerita ni macam apa dia flashback macam ni macam tak kena tau. Ada benda yang macam dia tak establish shot dulu, sebut bahasa yang saya rasa itulah dia kot. Macam masa dia masuk tempat bilik ni kan, dia tak tunjuk dulu bilik tu macam mana, barulah kita dapat bayangkan how, macam kita boleh gambarkan kat kepala kita, oh dia ni masuk bilik ni macam ni, something like that. Kemudian macam yang babak perfume tadi, flashback, saya rasa macam tak berapa nampak, tak berapa establish kat situ, tiba-tiba pop flashback. Rasa macam patut dia establish dulu benda tu ke, and then baru dia flashback balik ke, orang kata transition dia punya macam editing dia tu boleh bagi nice lagi lah. Kemudian itu tadilah yang ketiga, yang tadi tu saya rasa macam boleh predict. Dan lakonan sebenarnya saya nampak dia gunakan pelakon Shahnaz ni sebab dia nak twist kat ujung sebenarnya. Boleh dapat rasa sebab Shahnaz berlakon normal tau. Macam selalu dia macam emosi. Dan siapa yang biasa tengok Shahnaz Ahmad melakonan, kita selalu dah biasa dengan lakon ni. Jadi dalam cerita ni dia buatkan Shahnaz tu macam lelaki yang biasa macam tu. Tapi memang rasa tak kena. Mungkin sebabkan dia nak Shahnaz untuk twist kat ujung. Jadi dia ambil Shahnaz punya yang, orang kata dia dah tahu lah Shahnaz ni boleh buat yang ujung tu. Jadi dia pusingkan dulu yang macam faham tak maksudnya? Kalau macam dalam cerita Captain America tu, dah memang orangnya asalnya buff, jadi dia guna CGI untuk kuruskan. Jadi yang ni dah memang Shahnaz tu dah boleh berlakon yang orang kata psycho punya ni. Jadi dia suruh Shahnaz untuk mengaburi mata kita, tapi sebenarnya beliau tidak berjaya mengaburi mata sebab rasa agak kekok. Mungkin sebab dia dah selalu biasa berlakon yang belah tu. Jadi bila dia nak berlakon normal-normal tu macam tak berapa dipercayai. Macam, jadi kat situ saya boleh detect kat ujung mesti dia nak twist something dengan pelakon ni kan. Jadi kat situlah. Kemudian Era Fazira sebagai watak utama pun rasa macam kadang-kadang pelakon tu dah okey tu, tapi sebab dialog dia yang macam tak kena, jadi kita rasa macam lakonan tu pun jadi macam tu kan, macam tak kena, tak sesuai macam tu. Dialog tu lah, macam dialog tu tak, orang kata dialog pun busuk juga agaknya kan. Boleh kata busuk juga. Jadi kita rasa macam tak sedap sangat kat situ kan. Jadi banyak benda yang rasa tak sedap, sebusuk nak diwangikan. Sebab wangi pun benda ni memang yang tadi tu lah, babak awal yang ada perfume tu, yang wangi, lepas tu tak ada lah dia bawa lagi bau-bau wangi ke apa. Malah busuk adalah sesuai kerana busuk lah yang buatkan saya terfikir kenapa cerita ni buat dekat ujung-ujung dia tunjukkan mayat tu ada dekat dalam rumah tu sekadar berbalut. Takkanlah orang rumah tu tak terbau busuk. That's why lah, macam mayat takkan tak busuk kan, dah lama kot. Dia punya plot twist ujung ni lah. Dia jumpa mayat. Kan dah sekarang spoiler dia kan. Jadi saya rasa pertama kali lah saya macam mengulas menyopoiler alert kan. Ada spoiler semua ni sebab rasa macam tu lah bila tengok macam at least ujung macam kita dah tengok sampai habis sampai ujung. Memang ternyata mula fikir memang ada benda yang busuk, which is sepatutnya dia orang detect benda dia busuk dalam cerita ni, dan sepatutnya orang yang buat filem ni pun detect apa benda yang busuk tentang cerita ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab filem ni diakui sepatutnya menjadi telemovie, tapi diangkat kerana kualitinya bagus, lakonan bagus, diangkat menjadi filem. Jadi sebenarnya masa dia nak angkat jadi filem, dia dah boleh detect ada benda. Masa tengok mula-mula pun memang tak rasa dia punya kualiti sinema dia tu, memang rasa ini cuma macam telemovie je.
Dan ternyata bila saya Google, memang ia adalah sekali satu movie yang diangkat untuk menjadi filem. Dan waktu dia nak angkat tu, takkan dia tak terbau benda-benda busuk yang wujud di dalam filem ini, sampaikan dia begitu yakin untuk mengangkat filem ni menjadi filem kan. Okey. Jadi untuk yang nak tonton, awak boleh tonton. Ada satu website yang muncul waktu PKP ni, iaitu eWayang. Dekat situ adalah ada beberapa filem lah yang saya ingat tadi ada Tycoons. Tycoon ejaan dia memang rumit lah. Tycoons. Tapi cari eWayang lah, ada ejaan Tycoons itu. Yang tu saya belum tengok lagi. Kemudian ada filem Gran. Gran pun antara filem yang bagus lah untuk ditonton. Tapi sebabkan hari tu dah tayang dekat Al-Hijrah masa Raya. Masa Raya ke Raya Haji? Saya pun tak ingat. Raya, rasa Raya. Jadi ada yang dah tengok lah kat situ. Mungkin tak boleh dah tengok lagi. Tapi kalau nak tengok lagi, nak bayar untuk tiket, boleh tengok di eWayang lah. Search je lah eWayang. Jadi kalau nak tengok Wangi, macam betul ke busuk sangat ke filem Wangi ni? Macam dia ni biasalah ni, pengulas bajet ni semua nak kecam. No, aku bukan kecam. No, I don't do that. Just nak beritahu je apa benda yang tak kenanya, yang membuatkan saya berpendapat busuk. Jadi itu saja ulasan filem Abang Beruang bersempur dengan PKP ni. Jangan lupa lah, stay safe, stay home. Maksudnya kalau perlu stay home tu, stay home je lah. Nak beli makanan ke, order je lah. Tapi saya sendiri pun buat ulasan kat luar je sekarang kan. Tapi saya pakai face mask. Okey. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Subscribe ya guys, subscribe. Kasihanilah aku yang tidak ada subscriber yang banyak ni. Subscribe untuk ulasan Abang Beruang. Dan boleh tengok banyak lagi ulasan-ulasan series ke, filem ke yang saya dah tengok. Ada cerita lama, ada cerita baru, lantak semuanya pun aku ulas. Macam itulah. Jadi itu saja ulasan Abang Beruang. Assalamualaikum. Stay safe and stay home. Bye bye.